Okay, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita tengok lagi satu subtopik iaitu homogeneous equation. Okay, untuk homogeneous equation, okay, yang pertama yang kita nak kenal pasti persamaan ini homogeneous ataupun tidak ialah dengan cara kita tengok kuasa yang di atas kena sama dengan kuasa yang di bawah. Okay, macam mana kita nak tahu dia sama ataupun tidak? Okey, kita tengok kuasa dia. Okey, yang ini kuasa dia. Kalau tengok yang ini kuasanya ialah 1. Yang ini pun kuasa 1. Yang ini pun kuasa 1. Maka kita kata dia homogeneous equation. Sebab X kuasa 1, Y kuasa 1, X pun kuasa 1. Maksudnya semua yang di atas dan di bawah berkuasa 1. Maka dia adalah homogeneous. Okey, cuba kita tengok lagi satu yang ini kan. Okey, yang ini. Yang ini. Okey, yang pertama sekali, kena pastikan dia ni duduk dalam dy dx. Maksudnya kita nak selesaikan dengan kaedah homogeneous, kita kena pastikan dia adalah persamaan tu homogeneous lah. Kalau dia tak homogeneous, macam mana kita nak selesaikan dia dengan kaedah homogeneous? Jadi, caranya, okey, pastikan dia duduk dalam dy per dx dulu. Dy per dx sama dengan, okey, ini kita kata y3 tolak dengan x3 bahagi dengan xy kuasa 2. Okey, tengok. Ini kuasa 3, ini kuasa 3, ini kuasa 2, ini kuasa 1. 2 tambah 1, 3. So, ini pun kuasa 3. Tengok di atas kuasa 3, bawah kuasa 3. Jadi, kita kata dia homogeneous. Okey, tu cara kita nak kenal pasti dia lah. Okey, macam mana pula dengan yang ini ya. Sekejap, kita tengok contoh yang lain. Okey, yang ini pula macam mana? Try Jadi awak kena pasti dia dulu lah homogeneous ataupun tidak. Barulah awak boleh pilih kaedah nak pakai kaedah apa Okey, yang ini pula Setelah saya ada soalan macam ni. X kuasa 2 dy tambah dengan y x tambah y dx. Okey, macam mana nak tahu dia homogeneous ke ataupun tidak? Ialah awak kena tukarlah dulu persamaan ini dia jadi dy dx lah. Okey, jadi apa awak buat ialah x kuasa 2 dy okey sama dengan hak ni buat pergi sebelah sana kan. Jadi negatif y x tambah y dx. Okey. Jadikan dia dy dx dulu. So ini adalah dy x kuasa 2. Okey, yang ini nak mudah kita buka bracket dia dulu. Dia jadi negatif yx tolak dengan y kuasa 2 dx kan. Okey. So, kita pindahkan dia ke sebelah sini. Dia akan jadi dy per dx. Yang ini ialah negatif yx tolak dengan y kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2. Okey, sekarang kita nak tahu dia homogeneous ataupun tidak ya. Okey, yang ini kita tengok ini kuasa 2. Ini kuasa 2. Yang ini kuasa berapa? 1. 1 tambah 1 jadi 2 kan. Okey, so jadi kuasa 2 di atas dengan kuasa 2 di bawah. Jadi dia adalah homogeneous. Okey. Okey, bila kita dah tahu dia homogeneous, baru kita boleh selesaikan dia guna kaedah homogeneous. Okey, apa dia kaedah homogeneous? Kita tengok dia kaedah homogeneous macam mana. Ialah, okey, kita tengok Okey, untuk kaedah homogeneous, setiap huruf y dan x, setiap huruf y dan x awak akan gantikan dengan huruf V dan huruf X. Okey, maksudnya sekarang macam ni. Ini huruf Y, ini huruf X, ini huruf X kan. Okey, sorry. Untuk setiap huruf Y, kita akan gantikan dengan VX. Untuk setiap huruf Y. Okey, jadi tengok. Untuk soalan ini, dia ada huruf Y satu je. Jadi ini kita akan gantikan dengan V dan X. Okay, tengok. Ini soalan dia. Satu. Okey, kemudian huruf Y kita akan gantikan dengan VX. Okey, yang ini kita gantikan VX, tolak X, bagi X. Okey, yang ini pula, okey, kita simplify lah ataupun kita selesaikan dia kan.
Kita tengok yang ini. So, dia akan jadi, apa dia ini? Okey. Vx, okey. Vx tolak x bahagikan dengan x. Ini kita boleh keluarkan x. X, dia jadi V tolak dengan 1. Betul tak? X darab V jadi Vx. X darab negatif 1 jadi negatif x. Jadi kita fakturkan x. Kita keluarkan x. Sebab tu x kat sini. Jadi sini ialah V tolak 1 bahagikan dengan x. Bagi dengan x. Okey, kita potong x dengan x. Jadi yang tinggal ialah V tolak 1. Okey, sekarang dy dx sama dengan V tolak 1. Okey. Kiri kita ada dy dx, kanan kita ada V tolak 1. Okey, bila dah selesai macam tu, step yang kedua guna product rule untuk differentiate y sama dengan vx. Okey. Sebenarnya untuk kita buat semua ni tak ada markah ni. Okey, dalam final tak perlu pun buat differentiate. Cuma yang dia nak ialah ini saja. Okey, maksudnya sebelah kiri ni kita akan gantikan dengan x dv per dx tambah dengan v. Okey, maksudnya sekarang kalau siapa yang mahir buat product rule boleh buat ni lah. Siapa yang tidak boleh terus gantikan sebelah kiri dengan kesamaan di sebelah yang inilah. Maksudnya tak perlu nak buat yang ni panjang-panjang, terus ambil jawapan dia. Maksudnya sekarang sebelah kiri ni, sebelah, okey, awak dah dapat tadi yang ini kan? Okey, awak dah buat tadi, awak dah dapat dy dx sama dengan v tolak 1. Okey, jadi langkah yang seterusnya ialah yang ini ni ganti, yang ini ni gantikan terus dengan ini. Ini terus ganti. Terus gantikan dengan v, terus gantikan dengan x dy per dx tambah dengan v. Tak perlulah buat panjang-panjang ni, tak perlulah. Cuma saya nak bagi tahu sebenarnya macam mana kita nak dapatkan benda ni ialah dengan cara kita buat proses differentiation menggunakan product rule. Okey, tapi sekarang tak perlulah, cuma kena ingatlah maksudnya sebelah kiri gantikan dengan x dy per dx tambah dengan v. Ini kena ingat. Okey, kemudian bila dah selesai kat situ, kita tengok ini kan ini soalan asal dia kan. Soalan asal dia. Lepas tu tadi kita dah dapat macam ni. Kita dapat apa tadi? Dy per dx sama dengan v tolak 1. Okey, jadi sekarang kita gantikan dy per dx dengan yang ini kan. Okey, kita gantikan x dv per dx tambah dengan v sama dengan v tolak 1 kan. Kita gantikan yang ni tadi. Okey, kemudian bila dah macam tu, seterusnya apa kita buat? Kita selesaikan dia lah. Okey, sekarang kita nak selesaikan dia. Okey, kita kumpul sekali. V ni sebelah sini ni pindah ke sebelah sini. So dia jadi tolak V. Sebab tahu dapat V tolak 1 tolak V kan. Sebab kita bawa V ni, kita bawa ke sebelah sana. So dia jadi macam tu. Okey, bila dah ada macam tu, sebelah kiri tinggal apa? Sebelah kiri tinggal macam ni je. Okey, jadi tinggal x dv dx sama dengan v tolak 1 tolak dengan v. Kemudian v potong dengan v. Apa yang tinggal? X dv sama negatif 1. Sekarang kita, kenapa kita buat ni? Kita nak integratekan dia kan. Okey, jadi seterusnya ialah x dv. Yang mana ada di bawah kita naikkan ke atas. Dan dx darab dengan negatif 1. Negatif 1 dx. Okey, nampak ini x tapi sini v, sini x. Okey, jadi apa perlu kita buat? Letak sekali ni x dengan rumah dia dx ni. Okey, jadi ini x darab dv, darab pindah sini jadi bahagi, ini negatif 1 darabkan dengan negatif 1 ni biar kat sini lah. Okey, sebab dia tak ada apa-apa kan, tak ada kata. Okey, jadi negatif 1 dx bahagi dengan x lah kan. Okey, sini tinggal lagi dv. Okey, nampak dia dah comel dah tu. X sebelah kiri, dv di sebelah kanan, tak apalah. Okey, dah comel gitu, tambah tanda integration. Okey, so integratekan dv dapat v, integratekan dx dapat apa? Negatif ln x tambah dengan c.
Okey, tadi dia kata setiap Y kita gantikan dengan Vx. Sekarang kalau V pula, Y sama dengan Vx. Kalau V, V sama dengan Y per X. Jadi ganti balik V ni. V sama dengan Y per X sama dengan negatif ln X dengan C. Okey, selesai. Kita tengok yang ini pula. Okey, yang ini tadi kita tengok dia dah memang dah homogeneous. Jadi kita selesaikan dia lah. Okey, jadi kita selesaikan dia sekarang. Macam mana nak selesaikan dia? Okey. Okey, setiap Y ganti. Okey, langkah yang pertama kita dah check dia homogeneous kan. Okey, langkah yang kedua Y ni kita gantikan dengan Vx. Okey. Setiap Y kita gantikan dengan Vx. Maksudnya ini kita akan ganti dengan Vx. Okey, yang ini okey. Kita tukar kepada dy dx. Okey, Y ni kita akan ganti Vx. Yang ni pun kita akan ganti Vx. So ini kan. Okey, so jadi Vx kuasa 3 tolak dengan X kuasa 3. Okey, Vx kuasa 3 tu bracket lah. Sebab Y ni kita gantikan dengan Vx kan. Buatkan dengan X. Okey, Vx kuasa 2. Setiap Y ni kita gantikan dengan Vx. Okey, apa hasil dia kalau Y kita ganti dengan Vx? Okey, ini macam ni kan. Vx kuasa 3 tolak dengan Vx kuasa 2. Okey, bila kita buka bracket ni dia jadi V kuasa 3, X kuasa 3 tolak dengan X kuasa 2. Ini pula X darab dengan X jadi X kuasa 3, V kuasa 2. Ni V kuasa 2. So dia jadi macam ni lah. Okey, kemudian daripada sini apa kita buat? Kita boleh fakturkan. Nampak tak X kuasa 3 ni? Boleh keluarkan dia. Keluarkan X kuasa 3, V kuasa 3 tolak dengan apa? Tolak dengan 1. X darab dengan V kuasa 3 jadi X kuasa 3, V kuasa 3. Kemudian X kuasa 3 darab dengan negatif 1 dia jadi negatif X kuasa 3 kan. Okey. So, kita buatlah. Okey. Kemudian awak pun okey, ni X kuasa 3. Okey, V kuasa 3 tolak dengan 1 bahagi dengan ini pun sama juga boleh keluarkan X kuasa 3. X kuasa 3, V kuasa 2. Kemudian potong lah. Ini potong. So, apa jadi? V kuasa 3 tolak 1 bahagi dengan V kuasa 2. Okey, maksudnya sebelah kiri kita dapat yang ini. Okey, jadi kita dah selesai. Tengok jadi macam mana. Okey, jadi maksudnya sekarang sebelah kiri kita dy over dx, sebelah kanan kita ialah V kuasa 3 tolak 1 bahagi dengan V kuasa 2. Okey, selesai. Step 2. Untuk step 2, maksudnya sekarang step 2 ni tak perlu buat lah. Okey, just kena tahu je lah. Okey, ni tak perlu buat. Terus ganti, ambil jawapan dia ni. Maksudnya sekarang ini kita akan ganti dengan X dV over dx sama dengan V sama dengan V kuasa 3 tolak 1 bahagi dengan V kuasa 2. Kan? Okey, sekarang dah nampak ni. V ni pindah ke sana. So, jadi X dV over dx sama dengan V kuasa 3 tolak 1 bahagi dengan V kuasa 2 tolak dengan V. Okey, tolak dengan V kan? Okey, ni kan? Okey, daripada sini. Nampak ni. Okey, tolak dengan V. Sini X dV dx. Okey, yang ini kita boleh tolak dia. Kita samakan penyebut. Ini darab dengan V kuasa 2. Ini pun darab dengan V kuasa 2. So, ini jadi V kuasa 3 tolak 1. Tolak dengan V kuasa 3. Bahagikan dengan V kuasa 2. Ini X dV over dx. Okey, kemudian seterusnya ialah kita boleh tolak dia lah. Okay, kita boleh tolakkan dia. Okay, tengok macam mana. Okey, kemudian dia sama dengan okey, V kuasa 3 tolak dengan V kuasa 3 habis. So, negatif 1 per V kuasa 2 X dV over dx. Sama dengan negatif. Okey, X duduk dengan X, V duduk dengan V. Okey, kemudian okey, ini kita buat. Okey, ini kemudian negatif. Okey, yang kat bawah naik ke atas dulu.
X dV sama dengan negatif 1 per V kuasa 2 dx.